Kita ada satu lagi topik menarik hari ini, iaitu mengenai mereka yang berminat untuk berniaga. Ada minat untuk berniaga? Saya memang minat untuk berniaga, tapi tak tahu strategi macam mana. Pernah cuba berkali, tapi cuba gagal. Cuba gagal. Jadi hari ini mungkin hari untuk anda mengetahui tips untuk berjaya. Ya, betul. Sebab hari ini kita bersama dengan Puan Nur Hidayati Muhammad Reda, usahawan muda. Selamat datang, Puan. Terima kasih. Selamat pagi. Dan hari ini merupakan hari yang cukup istimewa buat saya kerana selaku orang ataupun seorang yang mahu mencari duit lebih dalam kehidupan, kan. Mungkin strategi dunia perniagaan datangnya dalam pelbagai cara, tapi agak tidak jelas. Mungkin Puan boleh kongsikan serba sedikit tentang macam mana nak mulakan bisnes? Seperti mana Syarul cakap, bisnes ni kita akan berjaya, kita akan mula gagal. Tapi orang bisnes yang berjaya, dia tak peduli kegagalan, dia akan teruskan sebab dia akan mengikut. Orang bisnes ni dia mempunyai semangat dan courage. Bila kita ada courage, sebab kita tak ada bos, kitalah yang akan menggerakkan diri kita, syarikat kita seorang pada mulanya. Jadi pada mulanya saya memang masa tu saya dah 5 tahun lah dalam bisnes ni. Dan 5 tahun ni, masa tahun pertama tak ada siapa yang kenal kita. Jadi kitalah yang ada inisiatif sendiri untuk bangkit, untuk mulakan perniagaan kita, untuk mencarikan produk yang terbaik untuk pengguna, sampailah kita marketingkan, kemudian kita kenali lebih ramai pengguna dan kita belajar lebih banyak strategi untuk membangunkan bisnes ni. Jadi itulah cara dia. Berapa lama dah berniaga? Berniaga secara totalnya 7 tahun. Tapi yang kami mula aktif tu selepas 2 tahun yang gagal bangun balik tu. Selepas 2 tahun, lepas tu kami mula membuat perniagaan susu kami las lah, jenama las, dan susu kami tu dah selama 5 tahun lah kami membangunkan syarikat dan pengeluaran tu. Okey, sebab kita nak fokus kepada bagaimana nak memastikan supaya kita memulakan perniagaan itu, kita boleh tahu cara-cara untuk kita nak mengelak daripada kita gagal. Betul, ini khas untuk mereka yang pernah gagal lah. Sebab kita nak bagi tips pada orang yang baru nak mula ni. Sebab kalau kita lihat sebenarnya sekarang ni, ramai yang nak memulakan perniagaan tetapi tanpa pengetahuan mereka sebenarnya akan terdedah kepada risiko. Jadi di situ sebenarnya tips-tips yang berguna ini boleh diguna pakai lah. Cuma bagi Puan Nur Hidayati sendiri, kalau kita nak berjaya, perkara yang paling utama sekali saya sering dengar adalah kita kena ada mentor. Jadi Puan ada mentor ke ataupun semuanya dimulakan sendiri daripada bawah dan pengalaman sendiri saja? Pengalaman jadi guru. Macam mana? Okey, permulaannya perniagaan kita mesti ada pemasaran yang baik. Jadi pemasaran tu memang kami mempunyai banyak mentor. Maknanya mentor ni memberikan kami tunjuk ajar selok-belok yang betul dalam pemasaran produk. Dan tapi tak guna ada pemasaran yang hebat bila produk kita tidak hebat dan tidak memberi kesan kepada pengguna. Sebab di pasar raya ada banyak sangat produk yang orang dah biasa dengan produk tersebut. Produk tersebut orang dah kenal. Macam mana kita nak bawa masuk barang yang orang tak kenal langsung? Kenapa aku nak guna produk kau? Contoh. Jadi kalau orang tak kenal, macam mana kita nak bagi orang kenal? Jadi kekuatan produk itu sangat membantu satu bisnes. Jadi pada permulaan bisnes, bila kita tengok produk tu bagus, kita jangan takut. Kita jalan dan kita teruskan, dan walaupun kita kadang-kadang pemasaran tu tak berjaya, kita teruskan sampai dia berjaya. Masa tu saya masuk industri susu kanak-kanak. Dan masa tu saya tengok kurang usahawan tempatan yang memperkenalkan minuman untuk kanak-kanak membesar. Jadi saya pun membuat analisis di pasaran apa semua. Jadi saya tengok banyak kelebihan susu untuk kanak-kanak dari sumber tenusu kambing. Jadi saya nampak peluang di situ, dan saya nampak rakan bisnes saya yang membuat kilang, yang membuat production susu ni, dia membuat dari hati. Dan saya rasa, tapi masa tu tak ada orang kenal susu tu. Jadi saya rasa saya kena komersialkan susu beliau. Jadi dari situlah saya mula, dan mentor saya pun daripada pemasaran banyak memberi bantuan pada kami lah. Jadi memang kalau nak berjaya perlu ada sifu yang betul, dan jangan takut kalau kita tersalah langkah, jangan takut, kita kena teruskan. Macam tu. Hangat-hangat tai ayam. Jangan hangat tai ayam. Kena teruskan, jangan berhenti. Saya suka dengan kata kunci takut itu sendiri. Mungkin ada yang berkerjaya, tapi dalam masa yang sama nak tambah kos, nak tambah
pendapatan sampingan. Betul Jadi tu. macam mana tu nak bahagikan sama ada kerja dan juga bisnes? Katanya kitalah juga bos, kitalah juga yang menguruskan segalanya. Mungkin ada sikit strategi atau tips yang lebih efektif. Kalau 2 tahun pertama, kita akan buat semua. Kita sebagai bos, kita akan buat semua sekali. Kita lah order, kita lah quality produk, kita lah pemasaran dan sebagainya. And then lepas 2 tahun pertama, barulah kita akan mula cari orang-orang yang layak untuk menjaga sektor tersebut. Kerana peniaga, kalau dia biasa-biasa, dia hanya menjual dan dapat untung. Tapi bila kita nak go to the next level, kita akan mula melatih orang yang nak jadi seperti kita. Jadi kita akan mula masuk dalam sektor training. Kemudian kita pula akan masuk pula dalam sektor growing company. Maknanya kita nak growkan company kita, kita akan letak satu position biar susu kita ni satu Malaysia kenal. Jadi kita akan masuk bukan dah dalam bidang jualan saja, kita akan mula meningkatkan syarikat, kita akan mula pergi dalam ke bidang R&D produk. Dan kita akan mula menambah produk. Jadi itu antara benda yang growing the company itu yang besar dalam perniagaan, dan bukan hanya bahagian jual beli sahaja. Jadi sebenarnya perkara itu kita kena susun strategi itu dari awal kita memulakan perniagaan. Betul. Supaya sedikit sebanyak kita di landasan yang tepat lah. Tidaklah nanti kita ikut-ikutan, kita ikut orang. Jadi kita kena bahagikan strategi kita, bukan hanya menjual, bukan hanya mendapat untung, tapi strategi itu mesti 10 tahun akan datang. Untuk kekalkan kita punya syarikat. Keuntungan tu yang penting. Okey. Apa pun terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Hidayati kerana bersama dengan kami. Saya rasa banyak sebenarnya perkara yang kita boleh kongsikan.